ونعوذك من شر أنفسنا ولك برحمتك وأعوذ بك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada malam yang penuh barakah ni Allah Subhanahu wa taala izinkan kita lagi sekali untuk kita terus berada dalam suasana ketaatan. Permulaan hari kita ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk kita bermula dengan mengutamakan seruan Allah SWT. Mudah-mudahan ini menjadi petanda kesungguhan, komitmen, istiqamah, mujahadah kita untuk bermula dengan baik. Setiap hari Allah berikan peluang untuk kita bermula. Ini kiraan hari kita maghrib. Maghrib ni permulaan hari. Kita jangan terkeliru dengan malam. Malam memang kita dah slow down dari segi jasadi punya pergerakan perbuatan zahir. Namun dia permulaan. Kalau tengok perkiraan hidup kita tu, dia bermula malam. Malam ni, zahiriah kita dah mula slow. Lahiriah. Tetapi rohani kita bermula untuk kuat. Ini pembangunan dalam konteks kehidupan, membangunkan, nak bermula hidup kita dengan mana? Dengan hati. Jadi malam ni, maksudnya walaupun tak nampak pergerakan, ikutkan, melainkan yang kerja shift malam tak boleh buat apa lah. Tapi adat kepada kerjaan itu malam ni dah orang balik kerja, asal tadi balik dah. Majoriti je mas sekalian. Majoriti malam ni bukan bekerja. Namun begitu bukan bermaksud kita dah tak buat apa. Malam dia tak nak buat apa. Bukan. Malam ni lah permulaan untuk kita setting balik. Apatah lagi kalau disusul dengan kehidupan, nak bermula hidup tu dengan roh. Roh itu yang nak dimantapkan, yang nak dikuatkan. Kerana apa? Dia melibatkan semangat. Nah, badan kuat tapi semangat lemah tak jadi. Semangat panggil, lemah semangat. Yang main-main kadang-kadang badan tu sadar lah. Kali takut lipat. Oh ada. Kacau kan. Kalau tengok cerita, kalau tengok lah cerita Batman. Lama sangat dah tu. Scene yang keberapa saya tak pasti. Dia nak lawan dari segi fizikal Batman ni tak terlawan kata. Dia tangkapnya si Batman tu, dia kurung dalam telaga. Dia pasang TV, dia tengok, dia torture kawan tu. Nah, dia torture tengok kejahatan demi kejahatan. Dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia terkurung. Jadi dia ada gangguan dengan situ kan.
Jadi semangat ni, rohani ni dia akan memberi kesan kepada semangat, perasaan, hati dan perasaan. Dia dua benda berbeza. Perasaan bukan membincang soal hati. Perasaan itu tentang nafsu, tentang keadaan. Perasaan dia akan terkait dengan keadaan, kebendaan, itu perasaan. Jadi perasaan ni dia boleh jadi kuat, dia boleh jadi lemah. Perasaan yang kuat, semangat dia, semangatlah. Atau perasaan atau semangat yang lemah. Dia bermula dengan hati. Kuat semangat ni, hati ni orang beriman. Punya kuat semangat orang beriman ini, kalau kita lihat sirah, bagaimana kedatangan Islam, bagaimana Islam itu membentuk kekuatan rohani, walaupun didera tuan-tuan. Lagu Sumayyah semua tahu. Bagaimana seorang wanita yang dikaitkan, lah ni wanita dikaitkan dengan rapuh, lemah, nangis. Walaupun kejadian wanita tu lemah, tapi bukan maksud lembik. Lemah bukan maksud lembik. Lemah ni boleh jadi kejadian saja, tapi punya kekuatan. Itu tengok Sumayyah. Orang beriman diseksa, disula seorang-seorang keluarga depan mata, tuan-tuan. Depan mata. Keluarga sahabat Nabi Nasir, dia sula temboi, mati seorang, mati. Tapi dia tengok macam itu. Di mana datang kekuatan rohani? Jadi kekuatan rohani ini, kalau kita tengok mutaakhir ni, akhir zaman banyak timbul penyakit-penyakit yang berkaitan tentang rohani, tetapi kesan dia tengok pada perasaan. Apa dia tadi? Depression, anxiety. Perasaan ni, orang kata memang perasaan ni semua orang boleh kena. Memang. Tapi yang boleh mencegah perasaan tu daripada di luar kawalan, perasaan yang berada pada keadaan yang tenang dan kuat, itu adalah dikawal oleh iman. Orang beriman ni jemaah sekalian, orang yang hebat. Orang yang mana mendapat pertolongan Allah. Bila sebut pertolongan Allah, apa yang Allah tolong, hatinya lapang. Bila hati lapang, dia lemah semangat dia. Sebab tu ada orang kata orang beriman ni kau pun kena juga lemah semangat ni, adatlah manusia. Kalau manusia ya, adat manusia ya, dia boleh kena penyakit tu, penyakit lemah semangat. Tapi kalau dia manusia yang beriman dan benar-benar beriman, Al-Quran benar-benar beriman, itu apa dapat? Ciri orang benar beriman ini, hatinya lapang. Allah lapangkan hatinya. Bila hatinya lapang, perasaan dia akan tenang. Bila perasaan dia tenang, maka terganggu tidak? Terganggu. Jadi, nak beritahunya malam begini jemaah sekalian, masa untuk menguatkan jiwa. Ini masanya datang masjid. Datang masjid ni adalah base camp kita. Ini pusat latihan kita ni. Ini pun satu inisiatif yang mesti kita, mungkin di sini masjid ikhwan ini boleh buat pusat latihan rohani. Pusat pembangunan jiwa. Bukan pusat sakit jiwa, jangan salah faham. Ini pusat sakit jiwa, mampu orang datang. Pusat latihan ataupun pembangunan jiwa. Di sini jemaah sekalian. Jiwa. Dan kita akan hadapi satu tekanan yang cukup hebat di saat bila mati. Itu takut. Itu badan kita lemah dah. Jadi jiwa pula yang akan counter sakarat itu. Itu satu keadaan yang mesti dilatih ni setiap malam datang. Malah setiap kali datang masjid adalah pembentukan jiwa. Sebab tu kena niat. Tidak amalu bin niat. Bukan niat datang tu, ialah bagus. Datang kita dengan nak solat, nak imarah. Tapi bila kita sentiasa perbarui niat, kita jaga. Datang tu kadang-kadang kita terlupa, kita terleka kan. Bila kita datang nak menguatkan jiwa, ya kerana-Mu ya Allah kuatkan jiwa. Lam yakhsha illallah kan. Datang masjid ni apa dia? Allah cabutkan hati kita daripada sebarang ketakutan. Masuk sebarang ketakutan ni, masuk kata bukan tak takut
dengan bentuk syariat. Dia takut adat. Contoh, harimau datang, mentang kaki masjid, harimau dia buat macam kucing. Kan? Tapi kalau makam awliya, mustahil. Harus. Boleh jadi. Tapi masuk kata bukan begitu. Takut daripada adat, berlaku. Harimau datang, langkah 1000 kata. Nunggu apa lagi ke situ? Tapi ni, takut-takut. Takut-takut, nanti karang, takut kan rezeki tak cukup. Takut karang, orang dengki, orang santau, orang ni kan, macam-macam sekarang ni. Takut. Ditakut-takutkan dengan benda yang tak pasti, yang tak nampak. Orang beriman, dia terlepas dengan perkara itu. Lam yakhsha illallah. Barang tak pasti, dia tak takut. Orang mungkin datang takut-takutkan dia. Tapi tak pasti nak takut apa. Yang pasti Allah yang menjadikan segala keburukan. Aku berlindung dengan Allah. Na'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Buruk tu bukan datang dengan sendiri. Buruk datang dengan izin Allah. Itu. Bila macam itu, kita jadi orang yang membawa haluan hidup yang jelas. Dekat mana? Dekat masjid. Sebab tu orang yang betul-betul menghayati amalan datang masjid ni, permulaan hari pula tu, setiap malam maghrib saja dia dah kalut nak pergi masjid, nak persiapkan diri, kemudian dia dah niat nak menuntut ilmu, kemudian iktiqaf, tunggu masuk isyak pula. Ini orang bukan biasa-biasa. Wallahi jemaah sekalian. Ini orang yang Allah pilih sebab Allah nak kuatkan dia. Maka Allah akan ringankan langkah dia, yang mana langkah itu sebenarnya amat berat. Wa innaha lakabiratun. Ianya amat berat illa 'alal khashiin, kecuali orang yang khasyah takut pada Allah. Mudah-mudahan kita semua tuan-tuan yang datang setiap malam Allah izinkan, takdirkan, dan kita doakan juga ahli karakter ramai lagi yang Allah bina kekuatan itu. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk membina kekuatan hati dan boleh mendatangkan ketenteraman perasaan, yang boleh membawa kepada umat yang kuat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Umat yang kuat itu terbina bukan dengan luaran. Luaran ni dah terbukti. Tentera bergajah, tuan-tuan. Kalau nak kita nak kira kuat dengan fizikal, tentera bergajah tu, memang tu tinggi 10 kaki, tuan-tuan. Pun tak dipandang, Allah tak pandang. Firaun mati lemah. Namrud habis. Ad dan Samud duk pahat batu, tuan. Pahat batu. Pikul lu, bukan main-main. Tapi kekuatan luaran tidak menjamin sustainability. Kelangsungan umat itu tidak tergantung pada lahiriah. Ingat, kuat milik Allah. Kalau dia hanya tunjuk kuat tapi hati dia kosong, silat bulan dia berhadapan dengan Maha Kuat. Dia berhadapan dengan Allah. Nak lawan Allah, silakan. Tengok ke mana pergi hidup dia. Tak jadi mana, tuan-tuan. Sebab tu orang yang lemah datang dengan hati yang merendah. Allazina yamshuna 'alal hauna. Datang rendah hati. Rendah hati bukan sebab lemah, tak ada apa. Tapi datang dengan mengenal Allah yang ada. Tunjuk kuat, tengok Islam datang. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Itu seorang fighter, tuan-tuan. Undefeated. Tapi bila masuk Islam, tak ada riwayat menampar orang. Tak ada. Ada riwayat cekak orang. Tak ada. Jangan main-main. Aku bodyguard Rasulullah. Tak ada. Dia claim pun. Bila syariat perang baru turun. Itu jam baru jangan main-main. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Itu perang tanding. Perang tanding ni sebelum nak perang, tuan-tuan, dia akan battle one to one. Kan kalau kita tengok cerita-cerita tu kan, dia turun, tentera belah sana, tentera belah sini. So perang Uhud tu, masa nak perang Uhud tu, dia datang dulu. Dia hantar the best soldier. Yang 5 yang terhebat dia akan datang ke tengah ni. Waktu itu Islam menang. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah ini memang hebat. Tak ada pun isu nak mengamuk. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, Khalid Al-Walid, tak ada. Tak ada istilah nak tunjuk kuat. Tawadu dia. Tapi kalau sekali pancung orang, jangan buat main. Sekali dia tebas 10 orang macam itu dia pergi. Tapi tak tunjuk kuat.
Kerana apa? Kerana kenal yang kuat itu siapa. Sebab itu tu jiwa yang kuat. Tapi ada orang kadang-kadang dia nak tunjuk kuat. Dia nak zahirkan dia ada apa. Ini akhir zaman nanti akan berlaku. Ini ada dalam riwayat tuan. Dipanggil Malhamah Kubra. Kan, Armageddon. Armageddon tu tuan berlaku nanti. Tengoklah mana-mana yang terlibat nanti kita tengok saja. Mereka tu perang tunjuk kuat. Dia akan tunjuk apa yang aku ada. Dia tak tahu dia berhadapan dengan siapa. Sebenarnya berhadapan dengan Allah yang Maha Ada. Ini dunia Allah punya tuan-tuan. Bila mereka bergaduh sesama mereka, hancur macam itu ya. Sebab tu tak payah tunjuk kuat. Kalau bergaduh sama gaduh ni, dua-dua mesti kalah. Tuan. Sebab tu tak ada kebaikan bergaduh sebenarnya. Melainkan disyariatkan. Itu perang. Itu pun bukan bergaduh dengan nafsu. Pecahkan sana, pecahkan sini, tidak. Sebab tu dalam fikih, rasuah, fikih perang tuan, bangunan tak boleh hancurkan, rumah ibadat tak boleh dikacau, orang dalam masjid ke dalam rumah ibadat tak boleh dibunuh, nak-kanak, perempuan boleh, orang tua tak boleh, pokok-pokok jangan dicantah, semua tak boleh kacau. Perang apa? Gaduh rumah tangga, piring terbang tuan, perang pecah tuan. Nampak? Islam melawan tu bukan tunjuk kuat, tapi syariat. Bila kata berhenti, berhenti. Nak pancung tiba-tiba dia nak mengucap. Masuk balik, pedang. Zas. Dia tipu tak tipu tu belakang kira. Yang penting dia nak tiba nak pancung, dia mengucap. Ayo masuk pedang balik. Dia tak ada, kau dulu, aku kenal lah kau siapa. Kau tak nak membohong kat sini. Pancung tu. Ada riwayat Nabi kata. Apa pancung juga. Sahabat. Jadi makna kata jemaah sekalian, kekuatan bukan terbina dari luaran. Walaupun luar dia nak tunjuk hebat, tunjuk macam-macam ada, tapi tidak diiktiraf oleh Allah. Sebabnya akan menilai kuat Allah ke manusia. Jadi kekuatan itu bermain dari dalam. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam mana? Di dalam masjid. Macam ini. Ni bukan kaleng-kaleng tuan-tuan ni. Ni kalau duduk tengok ni, duduk tafakur, duduk macam itu. Dah nak pula duduk urus tangan macam tu. Tak gerak-gerak kan. Macam orang kata bertipu kan. Sungguh tu. Tapi kalau tak gerak tu, cuba kejut kan. Takut dah qalu innalillah kan. Dah tahu lah. Tapi bagus meninggal dalam majlis ilmu Allah. Taman syurga je mas sekalian. Baik. Jadi itu antara perkara yang mesti kita kena fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Antara perkara intipati kalau datang masjid dalam kuliah kita, saya akan selalu tekankan perkara tersebut sebab ini adalah menjadi orang kata apa, kalau dalam SOP kita nak cari kekuatan di mana? Kita nak bina SOP, Standard Operation Procedure, nak mula di mana? Kalau tengok cuma buat kajian paper, mungkin ada yang tulis tapi tidak menyeluruh. Tapi mungkin kita akan buat. Dan bermulanya memang di masjid. Bermula di masjid, mas sekalian. Jadi ini perkara ini mesti ditanam rapat-rapat sebati dalam hati. Luas dalam pemikiran. Maknanya kita tak nak tengok masjid ni sekadar masjid. Tapi kita tengok masjid yang sebenar pada perspektif peranan dia dalam konteks kehidupan manusia. Iaitu jiwa yang dibangunkan. Itu berada di masjid jemaah sekalian. Tak ada kat tempat lain. Wallahi jemaah sekalian. Tak ada tempat yang boleh membangunkan jiwa melainkan di masjid saja. Sebab apa? Ada nas kan? Ada dalilnya. Sutai lagi tu. Lam yakhsha illallah tu. Dan tak ada tempat untuk membina kebijaksanaan, kritis dan critical thinking ini melainkan di masjid. Dalilnya surah At-Taubah ayat 18 itu. Mempunyai jiwa yang lapang, yang kuat dan mempunyai fikiran yang cerdas. Fasa ulaika yakun minal muhtadin. Kata Allah, mudah-mudahan mereka ini dapat petunjuk. Mudah-mudahan kita semua jemaah sekalian mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua prinsip ini mesti kita fahami dan hayati dengan sedalam-dalamnya insya-Allah. Baik jemaah sekalian. Dan kita melihat dalam perbahasan kita ni isu-isu contemporary dalam akidah. Dalam bahati ni perbahasannya adalah akidah, tauhid.
Perasaan tu cerita tadi, kebanyakan tentang keadaan, situasi. Antara nak menguatkan hati adalah kita kena membahaskan, memantapkan yang usul lah, usuluddin. Ya, ini tentang tauhid, akidah, pokoknya tauhid. Dan kita tengok juga apa ancaman-ancaman yang berlaku. Ya, wajiblah sebab untuk menjaga iman tu satu kewajipan. Hifzul iman itu kewajipan. Wajib kita menjaga iman. Dan segala perkara-perkara yang boleh membatalkannya. Baik, kita masih membincangkan tentang ajaran atau fahaman anti hadis. Anti hadis, dan kita nak lihat pada perbahasan seterusnya dalam perbahasan anti hadis ini, yakni doktrin ataupun apa yang ditanamkan dalam pemikiran anti hadis di Malaysia khususnya, yang telah dipelopori oleh Kasim Ahmad. Baik, yang pertama, penilaian terhadap kemunduran umat Islam. Itu yang pertama. Doktrin yang ditanamkan oleh golongan anti hadis, dia menanamkan tentang kemunduran Islam. Bagaimana ditanamkan? Baik. Menurut Kasim Ahmad, di dalam bukunya menjelaskan punca utama kemunduran umat Islam adalah apabila Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai sumber rujukan utama dalam hidup mereka. Dia bawa satu buah pikiran, sekilas pandang macam betul. Apa dia kata? Jadikan Al-Quran rujukan utama. Dia bunyi, dia kemas dia tu. Tetapi, dia sambung ada. Beliau merasakan salah satu punca yang menyebabkan umat Islam berpaling daripada menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama adalah kerana hadis. Dia jadikan hadis sebagai punca umat Islam memalingkan tumpuan mereka daripada memahami Al-Quran. Dia cuba asingkan, walhal sepatutnya tidak begitu. Al-Quran, terjemahannya itu Nabi lah yang menterjemahkan. Tapi dia mengatakan hadis inilah yang menyebabkan tidak merujuk Al-Quran. Itu buah pikirannya. Ini bermakna beliau mentafsirkan Al-Quran tanpa menggunakan hadis yang tidak bergantung kepada bahasa Arab. Ini pun satu hal, dia cuba mentafsirkan. Sir ini, terjemahan satu. Kita buka Al-Quran dan terjemahan. Sir adalah perbahasan ataupun hikmah. Di sebalik dia ada sebabun nuzul, ada ulumul Quran, dia ada perbahasan-perbahasan itu. Dia tengok ayat, dia baca literal, zahir ayat. Kemudian dia explain. Direct macam itu. Tak merujuk kepada tafsir muktabar. Bila rujuk pada tafsir-tafsir muktabar, sudah pasti tafsir-tafsir itu mengikut prinsip ulumul Quran. Mesti merujuk prinsip, mengikut sunnah hadis Nabi. Mesti jalannya begitu. Tapi Kasim Ahmad tidak. Itu ya jemaah sekalian, kalau kita lihat perbahasan yang banyak akan jumpa ni dalam perbahasan, bukan banyaklah tapi boleh dilihat. Hati-hati kalau contoh perbahasan tadabbur Quran. Kita ambil ibrah kan. Dalam kita mengambil ibrah ada perbahasan yang hanya dia terus ambil dan dia terus syarah macam itu. Dia tidak kata berdasarkan tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baidawi, tafsir Sayyid Qutb. Dia tak ada sebut perkataan tafsir-tafsir yang muktabar ini yang menjadikan tafsir Ar-Rahman contoh. Dia terus ambil ayat, dia terus cerita, cerita. Mungkin dia cerita mengikutkan rujukan, tetapi kalau ikut disiplin ya, bila kita nak ambil satu ayat Quran, kita nak, walaupun kita nak ambil ibrah saja, ibrah tetap mesti tidak boleh lari pada konteks bagaimana terjemahan para ulama. Ulama pula mesti telah berlaku perbahasan ulama warasatul anbiya. Mesti. Tapi kerana dia tak nak ikut ni, kata dia ini semua ni yang menyebabkan kita akan fokus dekat perbahasan hadis ulama. Lain sekali dia kata tumpu ayat Quran. Lain sekali dia pun tafsir sendiri. Itu masalah. Ingatkan ayat Quran dia pun tafsir juga. Kadang-kadang kita boleh faham macam tu je. Dia suruh tolak Nabi, tapi pakai dia punya. Kacau tu kan. Tapi cuma sekalian ni,
sambil kita cerita, bahaskan ni, kadang-kadang kita terfikirkan. Yang pertama, bila kita cerita tentang ajaran sesat ni, atau gangguan akidah, timbul dalam pemikiran kita, orang macam ni pun ada orang ikut. Ini tadi nanti kita akan masuk antara banyak lagi banyak lagi jemaah sekalian yang kita akan tengok contoh. Nanti kita masuk perbahasan tentang, saya akan sentuh sikit LGBT apa yang adalah kitab ni yang tuan guru saya tulis, Dr. Fuad ini. Ini sebentar lalu lah, tapi nanti kita tengok buah fikiran, contoh kerajaan, ini semua maklum ni, kerajaan kumpulan ayah pin, kerajaan langit. Nanti kita kaji tengok bermula kat mana, at least kita tahu. Cuma kalau kita baca nanti, kita akan terfikir, macam ini pun ada orang ikut. Okay, di sini satu, saya ingatkan diri saya, menunjukkan iman milik Allah. Sebab itu, jangan kita terfikir, macam ini pun ada orang ikut. Patutnya bila kita dengar ada ajaran-ajaran sesat macam ni, kita kena terus berlindung dengan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Kena tengok macam itu jemaah sekalian. Sebab iman ni kita milik Allah. Ini belum cerita yang mana banyak lagi pergerakan. Kalau kita ambil contoh, kalau zaman sahabat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah, yang bunuh Sayyidina Ali, namanya Ibn Muljam. Ibn Muljam ini hafizul Quran. Qadi besar Mesir. Mukri. Hafizul Quran satu. Mukri ini gelaran yang mana memang ahli qiraah yang fasih. Dan pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu beliau menjadi qadi besar Mesir. Yang mana dari segi amalan tip-top. Ini termasuk dalam golongan yang dipanggil Khawarij. Dengan Khawarij ni, inilah khuruj, keluar daripada kesepakatan. Dia setuju dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bila tak setuju, walaupun berilmu, tapi bernafsu. Ilmu ada, nafsu tak tunduk. Akhirnya dibunuhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan kalimah takbir. Bayangkan, Allahu Akbar, pun bunuh. Bayangkan. Macam mana nak pastikan sesatnya itu? Hanya bunuh tu satu bab lah, dah tentu-tentu bunuh sahabat kan. Tapi nak ceritanya, macam mana pergerakan dia itu? Halusnya. Dengan amalan, kalau nak dibandingkan, tuan-tuan buka pembahasan tentang Khawarij ni. Nabi kata, golongan Khawarij ni golongan yang ibadat mengalahkan semua. Buat ibadat, buat ilmu, tip-top. Tapi tanpa sedar, ada pemikiran. Ni fikrah ni. Macam tadi ni, si Ahmad ni. Dia berfikir. Jadi gangguan-gangguan masuk, tuan-tuan. Iblis semua dan kuncu-kuncunya, dia akan masuk dekat pemikiran. Hati Allah jaga sebenarnya. Bukan kata dia masuk ke hati, tidak. Cuma hati ada keraguan. Hasil daripada pemikiran yang tidak jelas. Hati yang kosong daripada jalan mengenal Allah yang jelas. Hati-hati. Jadi kat situ macam contoh ni. Dia tolak adik, dia tolak Nabi. Tapi pada sama, beliau mentafsirkan Quran pula. Tafsiran baru yang dibawa oleh beliau jelas bertunjangkan rasional dan logik semata-mata dan lebih menjurus ke arah menggalakkan kononnya kemajuan umat Islam dan bersifat materialistik. Justru itu beliau menafsirkan. Contoh, yang ditafsirkan haji. Haji, ayat tentang haji. Kasih Ahmad kata apa? Sebagai proses penyelidikan dan pembangunan. Dia kata haji ni just untuk research dan development. Research and development. Pembangunan perjalanan spiritual. Jadi masuk kata bukan pergi haji itu pun katanya. Jadi sebenarnya perjalanan. Haji cuba pergi kepada perbahasan kontekstual, konsep-konsep macam ini. Atau perbahasan dia falsafahkan dia. Dia cuba menfalsafahkan tanpa kembali bersendikan pada syariat. Hati-hatilah. Macam inilah berlaku.
Apabila ditanya berkenaan ayat Safa wal Marwah pula disebut di dalam Quran, ada dalam kalangan pengikut beliau mentafsirkan Safa wal Marwah sebagai proses penyulingan dan kekuatan diri. Bukan syariat Safa wal Marwah. Dia cuba tengok ni apa ni. Ini tak maju ulang alik. Dia sebenarnya bukan ini. Dia cuba dia tu. Nak kata kritis thinking. Akhirnya tak jadi kritis. Dia tak jadi orang yang berfikir yang bernas. Dia kata proses penyulingan dan kekuatan diri. Makna kata kalau dia tinggalkan syariat tu lah. Poin dia nak tinggalkan syariat tu lah. Akhirnya dia ambil kefahaman dia sendiri. Apabila dipersoalkan, jawapan yang diberikan tidak logik, tidak bertepatan dengan disiplin ilmu dan bercanggah dengan syarak. Itu yang pertama. Makna kata syariat, amalan yang telah disyariatkan adalah dikaitkan dengan kemunduran. Mundur. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kesangsian terhadap sejarah penulisan hadis. Ini yang kedua, doktrin dia. Yang kedua. Doktrin Goziher. Goziher kita pernah bincangkan yang menjadi pelopor kepada perbahasan anti hadis. Kita baca, boleh sebut nama Goziher, kita baca sikit. Goziher ini siapa? Dia adalah scholar. Yang ni sekolah ni penuntut Universiti Al-Azhar. Goziher ni seorang orientalis. Menuntut di Universiti Al-Azhar yang mendapat beasiswa Zionist International German. Dalam bidang sunnah. Akhirnya mencetuskan ajaran mengingkari sunnah. Dengan slogan pembaruan Islam. Pergi Azhar mas lihat. Faham tak tu? Jadi sebab tu berbalik pada iman lah. Mengaji satu bab, mengaji ilmu. Tapi kalau tidak bersandarkan iman, dia ilmunya itu akan jadi rosak. Ternyata Goziher. Bila sebut tentang hadis-hadis, anti hadis, kita akan dengar nama Goziher. G-O-L-D, Goziher. Seorang scholar pengajian sunnah di Universiti Al-Azhar. Dan dia ni mahir dalam bahasa Arab, dia mahir, kemudian sastra dia mahir. Akhirnya dia selewengkan. Oh, ini bahaya tuan-tuan. Ingat, musuh itu datang bukan dalam keadaan kita kenal dia musuh. Dia nama pun dia nak memperdaya. Bila perdaya, dia akan duplicate. Air ni dia akan duplicate sebiji macam ini. Walau yang sebiji satu lagi itu duplicate saja. Nak bezakan macam mana? Itu yang kata bahaya tu. Kalau datang tepi ni racun, dah tentulah. Air infak ni satu. Datang pula air satu lagi warna merah. Ini racun ya. Tak payah perdaya lah macam itu. Perdaya memang dia akan buat kontak macam ni. Baik. Mendakwa hadis yang ditulis, dia kata Goziher ni, yang mana inilah buah fikiran Qasim Ahmad, tentu pada gerakan inilah. Hadis ini ditulis selepas 200 tahun kewafatan Nabi SAW. Sejarah, dia kaji sejarah tengok. Lepas 200 tahun kewafatan baru ditulis balik. Merupakan salah satu sebab munculnya gerakan anti hadis. Muka dia menung, dia tengok, ni baru dia baru tulis 200 lepas. Mana bukan zaman waktu Nabi ada tu. Dia kata. Jadi para pendukung gerakan tersebut termasuk Qasim Ahmad sangat terkesan dengan doktrin tersebut. Tambahan pula apabila Imam Syafi'i menjadikan sunnah sebagai sumber kedua umat Islam. Perkara ini sekaligus mengalih perhatian umat Islam daripada bergantung pada Al-Quran semata-mata isyarat. Kita bagi laluan azan terlebih dahulu. Kemudian kita sambung sikit. Sebelum kita buat kesimpulan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Come on. Allah. Asyhadu an
أشهد أشهد أن أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم رب هذه هذه السنة والله سبحانه إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا Muhammad. Baik. Sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala khair. Baik, kita sambung sikit sebelum kita buat kesimpulan. Baik, doktrin yang kedua dia kita bincang adalah kesangsian terhadap penulisan hadis yang mana dinyatakan oleh pada Gozihar tadi. Hadis ni ditulis pada 200 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Dan ini sangat memberi kesan. Termasuklah Kasih Ahmad terkesan apabila Imam Syafi'i pula menjadikan sunnah sebagai sumber kedua umat Islam. Perkara ini sekaligus mengalih perhatian umat Islam pada bergantung kepada Al-Quran semata-mata. Bagi golongan ini, Al-Quran tidak boleh dipinggirkan dengan menyibukkan diri menelaah hadis kerana Al-Quran ia tunjang masdar Islam. Dia duk faham macam itu. Dia kata bila sumber kedua dia dah pecah. Dia duk faham macam itu. Walau sumber kedua bukan maksud menurunkan darjat martabat. Tapi maksudnya nak mau menterjemahkan lagi kefahaman sepatutnya. Tapi mereka duk faham macam itu. Dawan ini semakin kritikal dengan tanggapan bahawasanya penulisan hadis adalah merupakan satu konspirasi yang memberi keuntungan kepada kaum Arab secara mutlak. Dia tambah lagi pula. Ni menulis hadis ni konspirasi untuk orang Arab je. Buntung. Ni mereka tulis. Mereka berujah di mana sesiapa yang memeluk Islam dan ingin menjadi Muslim yang baik dikendaki berpakaian seperti pakaian Arab. Bersolat dengan menghadap Kaabah yang terletak di tanah Arab. Malah ibadah haji yang dilakukan merupakan sumbangan besar keuangan kepada tanah Arab. Dia duk faham macam itu. Dia duk faham macam itu. Alhamdulillah, kita ni taklah. Allah selamatkan kita. Sebab tu lain sekali kalau kita baca apa doktrin mereka, kita akan berfikir secara logik. Sebenarnya, apa yang dia fikirlah, dia cuba bawa logik. Sebenarnya ini yang tak logik. Ini adalah yang tak logik. Dia cuba antara pendekatan anti hadis ni dia cuba bawa kepada pemikiran rasional dan logik. Tetapi cara dia fikir macam ini, inilah yang tak logik. Itu yang kedua. Dan terakhir, yang ketiga, kita akan sambung lain. Yang ketiga, beliau kata apa? Si Kasih Ahmad dia kata apa? Tiada satu ayat Al-Quran pun yang menyuruh berpegang kepada hadis. Dia kata, idea ini dibawa oleh Kasih Ahmad dan diperkasakan lagi oleh para pengikut beliau. Menurut Kasih Ahmad, semua perkataan hadis dan sunnah yang terdapat di dalam Al-Quran tiada satu pun yang menyuruh ke arah mentaati Nabi Muhammad SAW. Membah beliau lagi dengan terperinci sebagaimana yang dicatatkan dalam bukunya.
Hadis suatu penilaian semula. Ini buku Syekh Ahmad yang bertajuk Hadis Satu Penilaian Semula. Bahawa perkataan hadis telah disebut sebanyak 36 kali di dalam Al-Quran dalam pelbagai kaedah sebutan. Namun memang tiada satu pun ayat Al-Quran yang mendefinisikan maksud hadis sesuai dengan pentarifan yang dilakukan oleh ulama hadis. Beliau menyimpulkan bahawasanya perkataan hadis di dalam Al-Quran hanyalah membawa maksud Al-Quran itu sendiri. Manakala perkataan sunnah membawa maksud sistem, adat resam atau tabiat. Tuntasnya menurut beliau yang kononnya benar-benar berpegang dengan ajaran Al-Quran, tiada satu pun perkataan atau istilah atau mana-mana ayat yang boleh dijadikan dalil atau hujah untuk umat Islam berpegang dengan hadis. Baik, ini yang ketiga doktrin yang dimasukkan. Ini kita baca dulu doktrin, nanti akan ada counter dia balik. Dia kata kat sini, kalau baca dalam Quran, dia pula tunjukkan macam dia pengkaji lah. 36 ayat dalam Al-Quran berbicara soal hadis, tidak pun menyuruh berpegang pada hadis. Dia duk pegang macam itulah. Itu kata bila dia ikut tafsir dia sendiri, dia tak rujuk pada tafsir yang telah ulama mutabar apa yang Nabi bawa. Once dia tolak saja Nabi, maka dia datanglah tafsir sendiri. Baik, wallahu alam. Ini antara perbahasan anti hadis. Kita akan sambung lagi masih dalam kita membincangkan gerakan anti hadis ini, insya-Allah. Kita akan sambung pada perjumpaan yang akan datang. Mohon maaf daripada saya kekurangan, terkasar kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh berkat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.